الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. D. Melaksanakan ajaran yang terdapat dalam agama Allah dengan penuh teliti agar dapat diikuti oleh umat dan ditempuhi berdasarkan landasan yang dibawa mereka. Sebahagian daripada tugas yang perlu disampaikan oleh para rasul iaitu melaksanakan ajaran yang terdapat dalam agama Allah. Jadi sama ada Yahudi yang Allah Ta'ala bekalkan kitab Taurat, Nasrani yang Allah Ta'ala bekalkan kitab Injil, sama sahaja. Semua rasul-rasul ni dia kena menyampaikan, menyebarkan agama Allah Ta'ala ni dengan teliti agar dapat diikuti oleh umat dan ditempuhi berdasarkan landasan yang dibawa oleh mereka, supaya umat mereka masing-masing dapat melaksanakan, mengikuti dengan sebaik-baiknya pengajaran dakwah yang disampaikan oleh mereka. Terus Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya adalah laqad kana lakum, sesungguhnya adalah bagi kamu fi Rasulillahi, pada Rasulillah, uswatun hasanatun, adalah contoh ataupun ikutan yang baik. Jadi menjadi ikutan kita, teladan kita di dalam kita kehidupan kita ni beragama. Siapa panduan kita? Siapa ikutan kita? Kita ni memang nak ikut Islam, tapi mesti kena ada contoh, ada ikutan. Kita tak boleh nak beramal dengan sesuatu ajaran yang ada dalam Islam ni ikut pandai-pandai. Kita buat pandai sendiri, reka sendiri, cipta sendiri. Dia mesti kena ada contoh. Walaupun kita kata kita nak ikut Quran, nak ikut ajaran Islam secara keseluruhannya, sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu kepada ajaran Islam ni keseluruhannya. Itu perintah dan arahan Allah. Oleh kerana kita ni manusia, manusia biasa, tidak diturunkan wahyu. Mesti kena ada satu tokoh, seorang individu yang perlu menjadi ikutan dan tauladan. Jadi dalam ayat ini, tokoh yang dimaksudkan di sini telah disebut oleh Allah Ta'ala. Tak perlu kita nak cari siapa ikutan kita, siapa contoh yang paling baik yang boleh kita buat panduan ataupun pedoman. Kita sendiri nak jadi baik tak boleh. Mesti kena ada orang dah jadi baik dulu, orang tu dah baik dulu, kita ikut dia je. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dah bagi contoh. Allah Taala sebut individu yang perlu dan wajib menjadi ikutan dan teladan kita, iaitu Rasulullah. Jadi dalam bab apa nak kena ikut Rasulullah? Kita duk cari mana individu yang baik kan, yang menjadi contoh, yang nak bawa kita kepada Allah, nak bawa kita kenal Allah, nak bawa kita mengamalkan ajaran Islam ni secara keseluruhan. Dah jumpa dah tokoh itu, iaitu Rasulullah. Soalan yang kedua ataupun isu yang kedua, dalam bab apa nak kena ikut Rasulullah ni? Dalam bab apa? Jadi bila kita fikir, bila kita kaji, kita tanya dalam bab apa, iaitu sesuatu bab yang berkaitan dengan sunnah tasyri'iyah. Dia bukan sunnah jibiliyah. Apa maksud sunnah? Apakah perbezaan antara sunnah tasyri'iyah dan juga jibiliyah ini? Iaitu sunnah tasyri'iyah adalah merupakan sesuatu sunnah yang berkaitan dengan isu agama, syariat.
Itu tasyri'iyah. Adapun jibiliyah ni sunnah yang berkaitan dengan adat. Yang tu tidak ditekankan. Sebab setiap nabi dia ada keadaan yang tertentu, adat yang tertentu. Adat maknanya kebiasaan yang tertentu yang dilakukan oleh semua nabi-nabi. Yang tu tak termasuk di dalam perkara yang perlu wajib kita ikuti ataupun kita contohi. Sebagai beberapa contoh, iaitu Rasulullah SAW di dalam kehidupan beliau dia pernah berniaga. Sunnah Nabi tak niaga ni, sunnah. Kita yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW, adakah mesti kita kena berniaga? Kalau tak berniaga, kita jadi salah pula, berdosa pula, tak ikut sunnah Nabi bab perniagaan. Kita tak terlibat dengan perniagaan sebab kita kan bukan ada kepakaran pun. Dah apatah lagi model pun tak ada nak berniaga. Kita tak ikut dalam bab isu berniaga. Salah tak salah? Tak salah. Sebab itu jibiliyah. Nabi SAW disebut di dalam sejarahnya pernah menjadi pengembala kambing, bela kambing. Kita mesti nak kena bela kambing ke? Tak mesti. Itu dipanggil apa? Sunnah jibiliyah. Rasulullah pakai serban, pakai jubah, tak semesti kita ikut. Itu dipanggil adat. Adat yang ada kepada Nabi. Ada seperti kahwin lebih daripada seorang. Bahkan Nabi ni bukan kata 4 orang, lebih daripada 4. Itu syariat yang dibenarkan oleh Allah, khususiah bagi Nabi. Jadi bila bincangkan isu sunnah yang macam mana yang kita nak ikut, iaitu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan tasyri'iyah, sunnah yang berkaitan dengan hukum syarak, bab halal, haram, sunat, makruh, harus, yang berkaitan dengan hukum syarak. Yang tu yang ditekankan, diperintahkan, diwajibkan supaya kita ikuti. Bukan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan adat Nabi. Yang tu pun dah kita bahas beberapa kali. Yang sebahagian daripada sunnah tasyri'iyah ini adalah sunnah tentang akidah Nabi. Bagaimana pegangan Nabi? Kita nak ikut Nabi, nak ikut Nabi kan? Orang nak sebut kan? Sayang kepada Nabi, sayang kepada Nabi, sayang kepada Nabi. Dan banyak buat program-program cinta rasul. Okey, tak ada masalah, bagus lah tu. Sayang kepada Nabi, cinta Nabi, buat program cinta rasul kan. Tetapi di antara perkara yang penting yang perlu diikuti adalah yang kita sebutkan tadi sebagai sunnah tasyri'iyah yang kita nak pegang, kita nak ikut dan kita nak amalkan. Di antaranya akidah. Bagaimana suatu akidah pegangan yang dipegang oleh Nabi, keyakinan yang ada di dalam hati Nabi tentang ketuhanan. Macam mana? Yang tu yang perlu kita bedah siasat. Bagaimana cara Nabi berpegang? Nabi dia faham macam mana? Bagaimana cara dia beriktiqad? Yang tu kita kena buat bedah siasat, kajian yang mendalam, kajian yang meluas melalui Quran dan juga hadis Nabi sendiri tentang bagaimana pegangan Nabi. Yang ni yang sedang kita mendalami, iaitu kita mengaji tentang akidah salaf. Dalam buku kita ini sedang kita bedah siasat, buat kajian tentang bagaimana golongan salaf berpegang, iaitu bila pegangan salaf itulah pegangan Nabi. Bila kita kata pegangan salaf, itulah pegangan yang dipegang oleh Nabi. Di dalam kitab i'tiqad alil hadis, i'tiqad salaf dan juga alil hadis yang dikarang oleh Abu Uthman As-Sabuni, dalam tu secara terperinci bagaimana pegangan yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat, khususnya tentang sifat-sifat Allah. Jadi kita duk kaji yang tu kita nak pegang. Yang keduanya termasuk di dalam tasyri'iyah ini, iaitu sunnah yang berkaitan dengan hukum syarak. Bagaimana Nabi berpegang tentang hukum syarak. Syarak ni kita boleh terjemahkan juga dengan maksud hukum fiqh. Tadi bab akidah fiqh. Macam mana cara Nabi beramal. Cuma bila kita sekarang ini, setelah munculnya imam-imam yang mazhab, bukan mereka tak ikut Nabi, kenapa ada beza pula? Mungkin timbul kemusykilan ataupun persoalan. Di zaman Nabi, orang ikut Nabi je, tak ada mazhab. Jadi sekarang ni dah ada mazhab. Bukan sekarang Saidu ni lah, sebelum ni lagi, sejak munculnya imam-imam mazhab seperti imam yang 4, Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Jadi mulalah kadang-kadang orang jadi muskil. Kenapa nak ikut imam yang 4? Kenapa tak direct daripada Nabi?
Di dalam maksud nak direct kepada Nabi itu, nak beramal secara apa yang dipegang oleh Nabi tentang hukum syariat, hukum fiqh. Tak akidah tadi jelas lah. Imam 4 ni mereka berpegang dengan akidah salaf. Tapi kenapa berlaku perbezaan di antara satu sama lain? Antara seorang imam dengan imam-imam yang lain. Antara satu mazhab dengan mazhab-mazhab yang lain. Kerana contohnya kita kata bab semayang je. Bab semayang Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah sebagaimana kamu melihat aku semayang. Bila kita mengaji bab mazhab ni, kita tengok ada beberapa perbezaan bab semayang je. Batas semayang imam ni dipaham macam ni. Beberapa perkara dalam mazhab dia batas semayang, dalam mazhab lain tak batas semayang. Di antaranya berlaku pergerakan 3 kali berturut-turut, mazhab Syafi'i batal, mazhab lain tak batal. Kita kata bab semayang, rukun semayang ada berapa. Jadi berlaku perbezaan tu kenapa? Bab batas semayang, bab rukun semayang, dan waktu afdal menunaikan semayang. Kenapa berlaku perbezaan? Kerana imam-imam mazhab ini, contohnya imam yang 4, mereka tak duduk di zaman Nabi. Jadi bila mereka tidak duduk di zaman Nabi, mereka tak dapat secara tepat sebagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang duduk sembahyang di belakang Nabi. Jadi mereka tak dapat melihat secara tepat ataupun mengemukakan pendapat secara tepat ini confirm daripada Nabi. Sebab mereka lahir pun setelah Nabi wafat 200 tahun lebih, 300 tahun lebih, baru mereka muncul. Cuma mereka dapat nak ikut Nabi ni tadi, di atas maksud nak ikut Nabi, jumpa hadis-hadis Nabi. Bila jumpa hadis-hadis Nabi pula, sebahagian ulama mazhab ni kata hadis ni sahih, dia beramal. Ulama yang kedua kata tak sahih, dia tak beramal hadis tu. Hadis ulama pertama tadi beramal. Jadi dah berlaku dua perbezaan. Pendapat ulama yang ketiga pula, dia kata sahih hadis tu, tetapi hadis tu dah mansuh. Contohnya isu makan daging unta. Sebahagian ulama kata sahih, sebahagiannya kata tidak, dan sebahagiannya kata sahih tapi telah dibatalkan. Dah berlaku beza pendapat. Contoh yang kedua, Rasulullah pernah berjalan buka pintu bila Aisyah ketuk pintu. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i kata berjalan secara selangkah demi selangkah. Sebab tu bila berlaku pergerakan 3 kali berturut-turut dalam sembahyang, batal sembahyang. Hadis tadi, hadis tu Rasulullah langkah demi selangkah jalan. Imam Hanafi pula tak, Rasulullah tak sebut pun macam tu dalam hadis. Rasulullah ni jalan cepat ya buka pintu ketika Aisyah ketuk pintu. Jadi bergerak 3 kali berturut-turut tak batal sembahyang dalam mazhab Hanafi. Siapa betul dalam isu ni? Imam Syafi'i betul ke? Imam Hanafi betul? Imam Syafi'i kata berjalan langkah demi selangkah. Ulama-ulama Syafi'i kata macam tu. Ulama Hanafi kata tak, jalan laju je masa dia buka pintu tu. Sebab tu mereka bergerak 3 kali turut-turut tak batal. Hak mana satu betul? Imam Syafi'i saja betul, Hanafi tak betul. Kedua-dua ulama ini, imam mazhab ini, kedua-duanya tak pernah, tak lihat dalam ketika suasana itu berlaku. Oleh kerana itu berdasarkan kepada andaian. Itu andaian dipanggil ihtimal. Dalam kaedah fiqh ni dipanggil ihtimal, ramalan, andaian. Andaian Imam Syafi'i macam ni, andaian Imam Hanafi macam ni. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang Rasulullah SAW dia berqiyamul lail. Ketika dia sujud, dipegang kaki Aisyah kan. Kaki Aisyah berbertulan berada di tempat Rasulullah sujud. Rasulullah pegang kaki Aisyah. Imam Abu Hanifah kata sebab tu berlaku sentuhan lelaki perempuan tak batal sembahyang dan tak batal air sembahyang. Sembahyang pun tak batal, air sembahyang pun tak batal. Kalau ada hadis ni tak boleh pakai. Dia kata kalau nak kata hadis ni sebab Rasulullah sentuh tak berlapik. Imam Syafi'i kata sentuh dalam keadaan berlapik tak ada masalah sebab musim sejuk. Biasanya musim sejuk ni orang selimut kaki. Biasanya musim sejuk orang selimut kaki. Aisyah pun selimut kaki ketika dia tidur. Jadi Rasulullah bukan dalam keadaan berlapik, dihalang dengan selimut. Hak mana betul ni dalam isu ni? Imam Syafi'i betul tadi soalan yang sama dalam bab berjalan tadi. Hak mana betul? Hak dalam sentuh ni yang mana betul?
Dalam Quran Allah Ta'ala kata aula mastumun nisa, sentuh perempuan. Sentuh macam mana pula? Jadi kesimpulannya, oleh kerana empat-empat imam ni dia tak berada di dalam situasi itu, suasana itu, keadaan itu ketika isu itu berlaku, lalu berbagai-bagai ihtimalat ataupun ramalan. Jadi asal usul semua nak ikut Nabi kan. Jadi bila berlaku perbezaan itu bukan kerana tak nak ikut, semua nak ikut, tetapi berdasarkan kepada andaian masing-masing. Kerana sebahagian ulama ataupun salah seorang ulama ijtihad dia macam ni, dia tak ada. Itulah perlunya pula disokong oleh asar. Asar ni maknanya pendapat sahabat. Dalam peristiwa ni sahabat ada tak? Tapi kalau yang dalam isu qiyamul lail tu sahabat pun tak ada. Nak mengukuhkan pendapat masing-masing melalui sokongan sahabat tak boleh. Dalam isu berjalan pun, peristiwa itu berlaku hanya Aisyah dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah berjalan buka pintu, dan ketika menyentuh Rasulullah sentuh kaki Aisyah pun, ketika peristiwa itu berlaku pun Rasulullah dengan Aisyah saja. Aisyah hanya melaporkan, dia tak cerita pula dalam keadaan berlapik tak berlapik. Jadi kadang-kadang orang pening, kenapa Imam Mazhab ni berbeza pendapat? Sedangkan semua kata nak ikut Nabi. Hadis dah terang, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah sebagaimana kamu melihat aku semayang. Jadi banyaklah sebab-sebabnya berlaku perselisihan pendapat. Cuma nak bagi kesimpulan di sini, semua mazhab ikut Nabi. Jangan pening dah. Bab fiqh mereka berbeza pendapat kerana berlaku ijtihad. Ada banyak alasan-alasan selain daripada menentukan status hadis itu sahih tak sahih, mansuh tak mansuh. Kadang-kadang berdasarkan kepada kalimah bahasa Arab itu, contohnya aula mastumun nisa, sentuh di situ dengan makna jima' ke ataupun makna sentuh dengan tangan. Oh tu macam-macam lagi. Banyak lagi ilmu-ilmu, alasan-alasan yang boleh berlaku perbezaan pendapat daripada kalangan ulama. Cuma kalau bab akidah, Imam Mazhab ni sepakat salah. Tak usah duk carilah dalil macam mana pun, tidak ada di kalangan ulama empat mazhab ini berpegang kepada khalaf. Dalam waktu yang sama kita tidak mengatakan khalaf tu salah. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi salah, tidak. Di sinilah yang kita selalu ulang, dia adalah merupakan furu' dalam akidah. Dia ada usul, dia ada furu' dalam akidah. Kerana saya dua ni kadang-kadang orang yang konon-kononnya, adalah seorang di Malaysia ni konon-kononnya terlalu nak pegang kepada salaf ori ni, dia tibai mazhab imam-imam mazhab, di antaranya Imam Abu Hanifah dia tibai. Tu tak betul lah. Sebab tu dia kena buat kajian yang secara teliti dan mendalam, supaya kita tidak meremehkan, merendahkan tokoh-tokoh yang besar yang disepakati oleh ulama, yang dikenali dengan satu kaedah talaqathul ummatu bil qabul. Ummah terima dia. Tiba-tiba kita nak tunjuk jaguar dalam bidang sesuatu bidang ilmu ni, kita kritik dengan kritikan yang pedas, sedangkan kita tak ada maklumat. Oh benda tu. Jadi imam ni sepakat mereka tu diterima. Tadi akidah, syariat dan juga akhlak. Bagaimana akhlak Rasulullah ni? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Rasulullah ni memiliki budi pekerti, akhlak yang sangat hebat. Okey, terus melakukan perdebatan dan perbahasan dengan sasaran dakwah untuk memuaskan mereka dan membatalkan hujah orang-orang yang degil dan ingkar. Ia juga bertujuan untuk menghapuskan segala kekeliruan dan menjawab segala persoalan penting, sehingga mereka tidak ada hujah lagi untuk berdebat dengan para Nabi pada hari kiamat. Di antara kerja Nabi selain daripada menyampaikan syariat dengan teliti sebagaimana yang disebutkan tadi, untuk memastikan orang dapat mengikuti mereka, yang keduanya para Nabi terkenal dengan debat. Hari itu kita dah cerita perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaum dia, perdebatan antara Nabi Musa. Sebelum berlaku pertembungan sihir tu, sebelum tu berlaku beberapa perdebatan antara Nabi Musa dengan Firaun. Berlaku pertembungan dengan sihir itu kemuncak, dan Firaun tak boleh nak jawab. Firaun beberapa kali kantoi, tak boleh nak jawab hujah-hujah Nabi Musa AS. Lalu berlakulah seterusnya membawa kepada suatu tahap, suatu keadaan, satu peringkat berlawan dengan sihir pula.
Dan Al-Quran sendiri menyebut dalam isu, dalam peristiwa Nabi Ibrahim ini, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran bagaimana orang yang berhujah dengan Nabi Ibrahim ini tentang ketuhanan, iaitu Namrud. Dia kata dia juga Tuhan. Bila Nabi Ibrahim kata Rabbi yuhyi wa yumit, Tuhanku boleh menghidupkan mematikan, dia kata aku pun Tuhan juga. Lalu dipanggil dua orang pemuda, seorang dipancung, yang kedua dibiarkan hidup. Tengok, orang ni aku mematikan, orang ni aku menghidupkan. Lalu Nabi Ibrahim tanya, Allah Ta'ala mendatangkan matahari daripada timur turun ke barat, kamu bawa secara terbalik, munculkan, terbitkan matahari daripada barat jatuh ke timur. Tiba-tiba dia tak boleh jawab. Allah Ta'ala kata fabuhital ladzi kafar, tercenganglah oleh orang kafir. Siapa dia? Namrud tu tadi. Sebab itu dalam Quran debat memang tak boleh lawan dengan para nabi, sebab hujah-hujah nabi berasaskan kepada wahyu ilahi. Allah Ta'ala, kamu jawab lagu ni, kamu jawab lagu ni, kamu jawab lagu ni. Kalau dengan Allah Ta'ala, siapa boleh berdebat? Siapa boleh berdebat dengan Allah? Allah Ta'ala menjadikan manusia jadi akal manusia. Allah Ta'ala tahu akal manusia setara mana sangat cerdik-cerdik ni. Handai setara mana pun Allah Ta'ala tahu setara mana hebat. Jadi siapa boleh lawan Allah? Sudah tentu tak boleh lawan Allah. Jadi hujah Allah bagi kepada para nabi dan para rasul. Sebab itu dalam Al-Quran kita baca, nabi-nabi berdebat. Debat ini suatu perkara yang baik sebenarnya, tapi dipandang tak baik sebahagian orang dengan hujah, dengan kata-kata sikit-sikit debat, nak tunjuk pandai, nak tunjuk hebat, nak tunjuk alim. Riak lah tu. Tak betul tu. Adakah Nabi riak? Para Nabi riak ke? Nabi sombong ke? Nabi nak tunjuk pandai ke? Para Nabi bukan tunjuk pandai, memang mereka pandai. Daripada kalangan orang yang pandai, Allah Ta'ala pilih yang terpandai. Daripada kalangan orang yang cerdik, dipanggil ambil yang paling cerdik. Daripada kalangan manusia yang bijak pada ketika itu, dia ambil yang paling bijak. Sebab itu dalam Al-Quran tentang pilihan menjadi Nabi, lantikan menjadi Nabi, Allah Ta'ala guna istafa. Istafa tu pilih, bukan tangkap muat. Tangkap muat ikut dan. Suatu pilihan Allah. Sudah tentu pilihan Allah Ta'ala tu tepat. Tadi kita sebut kalau daripada kalangan orang yang baik, yang terbaik. Kalau yang cerdik, yang tercerdik. Jadi Nabi ni bukan kodi-kodi punya orang. Orang nak ceritalah kehebatan Imam Bukhari, hafal hadis ribu-ribu atau ratus ribu kan. Kecerdasan Imam mazhab, Imam Syafi'i, imam yang lain. Nabi ni atas pada tu. Lepas tu pula orang nak cerita pula, kalau dalam baca sejarah, kehebatan Sayyidina Umar, Khalid Al-Walid, berani, hebat, pakar strategi perang. Nabi atas daripada tu. Nabi atas daripada tu. Jadi sudah tentu diambil yang terbaik. Sebuah Quran kita baca, kita banyak jumpa dengan ayat-ayat debat. Hujah Islam menang dengan hujah, dengan maklumat, dengan ilmu, dengan fakta. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan bila Nabi Ibrahim tanya Allah Ta'ala, kaifa tuhyil mauta, bagaimanakah kamu boleh menghidupkan orang yang mati? Qala awalam tu'min, kamu tak percaya ke aku boleh menghidupkan orang yang mati? Bala walakin liyatma'inna qalbi, aku nak tenang, sebab tu aku nak hujah. Jadi dalam Quran ni penuh dengan hujah, penuh dengan dalil. Sebab tu tak heran, tak pelik kalau Nabi-Nabi memang berhujah. Imam-imam mazhab pun memang berhujah, memang berdebat untuk mempertahankan kebenaran. Bila didapati pihak lawan mampu mengemukakan kesilapan dan kesalahan, kelemahan mereka, mereka tinggal. Itu pentingnya debat. Kalau tidak, kita duduk bawa benda tu sampai mati. Pegangan yang silap, yang salah, yang tersasar daripada Quran dan hadis, kalau tidak berlakunya debat, perbincangan dan muzakarah, kita akan pegang kesalahan itu sampai ke mati. Ini bahaya. Ini satu perkara yang sangat bahaya. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Fajadilhum billati hi ahsan.
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Ud'u, serulah olehmu. Ini mufrad musanna jamak. Baca kitab. Mufrad maknanya tuju kepada siapa? Nabi SAW. Serulah olehmu wahai Muhammad. Seru, ajaklah, panggillah olehmu wahai Muhammad manusia kepada jalan Tuhan engkau bil hikmati. Dulu dah kita sebut kan makna hikmah. Kalau kita tengok di dalam Tafsirus Samarqandi Al-Musamma Bahrul Ulum, yang dikenali dengan Bahrul Ulum, dalam tafsir Samarqandi, baru ni kita cerita tafsir Jalalain dan beberapa tafsir yang lain. Kita tengok dalam tafsir Samarqandi ini, dia kata ud'u ila sabili rabbika, yakni ay ila dini rabbika, panggillah manusia kepada agama Tuhan kamu, wa ila ta'ati rabbik, dan untuk patuh taat kepada Tuhanmu, bil hikmati. Apa maksud bil hikmati? yakni ay bin nubuwati wal qur'ani, ikut cara kenabian, bagaimana nabi-nabi berdakwah kepada kaum mereka. Dan apabila mereka berhadapan dengan kaum mereka, apakah balasan ucapan yang disampaikan? Maknanya secara dakwah yang disampaikan oleh para nabi. Bukan saja Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain boleh menjadi panduan kepada kita sebagai seorang pendakwah. Dan juga Quran. Maknanya ikut cara nabi dan ikut Quran. Itu yang dimaksudkan dengan hikmah. Wal mau'izati hasanah, pengajaran yang baik macam mana? Ayyizhum bil Quran. Disebut Quran lagi. Berilah nasihat, peringatan kepada mereka dengan Quran. Bagaimana saran daripada Quran untuk kita ajak orang? Dia tak boleh buat andaian sendiri, cari idea sendiri macam mana nak tarik orang ni. Bila kita guna idea, kaedah sendiri, itu yang dia tukar kaedah. Sekejap macam ni, sekejap macam ni, sekejap macam ni. Orang tak masuk Islam juga, tak ikut juga. Yang ni mungkin dah kaedah ni dah tak terpakai dah. Dia cipta satu kaedah baru, tak betul juga dengan Quran hadis. Itu mungkin seseorang individu ataupun sesuatu kumpulan. Kalau banyak pula kumpulan ni, masing-masing ada kaedah masing-masing nak ajak orang. Ustaz Amri dengan kumpulan dia, dengan geng-geng lebay dia, orang lubuk. Ustaz orang ni pula geng cemur, ni pula geng pada rengah. Bila ada 10 kumpulan ni, pakat-pakat cari perah otak dalam usrah, dalam organisasi jemaah masing-masing, macam mana nak ajak orang ni bil Quran. Kalau semua orang tu ikut Quran, barulah kurangnya perbezaan. Kumpulan ni ajak masuk cara ni, kena ikut cara kita, cara orang lain semua tak betul. Sebab tu dalam kitab-kitab tafsir dia kata kaedah-kaedah ni kaedah Quran. Wa'izhum bil Quran, berilah mau'izah, peringatan kepada mereka tu dengan Quran. Wajadilhum billati hi ahsan ay hajatuhum wa nazirhum bil hujjati wal bayan. Ketika berdebat bagi fakta, bagi dalil, bagi hujah, kita pun boleh duk caci hamun orang yang berbeza dengan kita. Tak puas hati kita kutuk orang kan, kita hentam orang ni ketika dalam ceramah, dalam kuliah, dalam Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Jadi tak boleh. Dia kata kita hujah dengan mereka, bermunazarah dengan mereka, iaitu dengan keterangan, dengan hujah dan keterangan. Saya masih teringat, mungkin dalam 4 tahun yang lepas, 4 tahun ataupun 5 tahun yang lepas, ketika saya mengajar Sahih Bukhari, saya masih teringat lagi, segar dalam ingatan saya, bila timbul isu perbahasan hukum fiqh dan juga bab akidah ni, antara ahli sunnah wal jamaah berbeza dengan Syiah. Saya memberi kritikan yang pedas terhadap Syiah dalam kuliah. Saya sebut Syiah ni bangang, saya sebut perkataan bangang. Saya masih teringat sehingga sekarang. Bila saya balik ke rumah, arwah isteri saya tegur saya. Dia kata, abang ni nak ajak orang kepada Islam ke, kepada Quran hadis ke, nak ikut abang ni kata. Walaupun tak setuju dengan Syiah, kenapa sebut bangang? Saya terkedu dengan soalan, dengan teguran itu saya terkedu. Memang kita nak ajak orang ikut Nabi, ikut Quran, kenapa disebut perkataan bangang? Sedangkan bangang itu bukan untuk ahli sunnah. Saya sebut kepada Syiah. Saya ditegur, tak boleh walaupun kepada Syiah. Sebab kita nak ajak orang
bil hikmah, yakni bil hikmah bil Quran. Adakah Quran ajar kita sebut macam perkataan macam tu? Saya dengar sampai hari ni tak berani sebut lah. Walaupun ada orang, ada pihak individu yang kita tak setuju, yang kita tak puas hati, tak berani nak sebut bangang. Sebab itu bukan anjuran Quran, bukan anjuran hadis. Itu dah ikut nafsu. Kalau nak ajak orang betul-betul ikut Quran, bagaimana anjuran Quran? Dia kata munazarah dengan mereka itu dengan keterangan, dengan hujah, dengan bayan. Bukan kita duk makin hamu orang. Tapi nafsu kita kan, kadang kita geram. Bila kita tengok ayat yang berikutnya, hadirin sekalian, dia sungguh dengan hikmah. Wajadilhum billatihi asan, inna rabbaka huwa a'lamu man biman dhalla an sabili. Tengok ayat tu. Sesungguhnya Tuhan engkau lebih mengetahui siapakah yang lebih sesat daripada jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih mengetahui siapa dapat petunjuk. Kita nak marah buat apa kepada orang yang tak nak ikut kita? Tugas kita hanya menyampaikan. Yang bagi hidayah siapa? Allah. Kalau orang tu duk lawan kita sampai ke mati, sampai ke sudah, sampai kiamat, apa masalah kita? Contohnya dalam isu Syiah tadi, kita kata Syiah tu sesat. Sesat tu memang ada perkataan di dalam kitab, bahkan dollar ni dalam Quran ada, dalam hadis ada, sesat memang disebut. Jadi kalau dia tak nak ikut kita, apa masalah kita? Apa kerugian kita? Hak orang tak nak ikut ni, apa rugi kita? Jadi tak perlu kita duk maki hamu orang. Sebab dia tak nak ikut, itu bukan urusan kita. Sebab Allah Ta'ala kata dia lebih mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang diberi petunjuk. Kita duk baca ayat dan juga hadis, mukadimah hadis Nabi kan, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bukan siapa yang diberi hidayah. Seseorang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, siapa pun tak boleh nak sesatkan dia. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, siapa pun tak boleh bagi hidayah kepada dia. Jadi macam mana kita nak buat? Kita ajak orang tu, kita hanya mempunyai kemampuan, kekuatan menyampaikan. Yang memberi hidayah bukan kita. Takkanlah kita ni lebih hebat daripada Nabi. Nabi pun bila dia menangis, Abu Talib tak masuk Islam kan? Kesudahan Abu Talib ni sampai ke mati tak masuk Islam. Nabi sedih sebab bapak saudara dia duk bela dia daripada kecil lagi. Dua individu, tiga lah sekali perempuan kan. Kalau lelaki, perempuan tu iaitu isteri dia Islam. Tapi dua individu yang tak masuk Islam duk pertahankan Nabi. Yang dianggap tidak beriman duk pertahankan Nabi. Di antaranya siapa dia? Abu Talib sampai ke mati. Dia duk pertahankan Nabi. Tapi tiba-tiba dia sendiri tak masuk Islam, tak beriman, tak mengucap dua kalimah syahadah. Nabi sedih. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi petunjuk, hidayah kepada orang yang kamu sayang. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Okey, isunya sekarang ini hidayah milik Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Bila orang tak terima, kenapa kita nak maki kat orang? Kenapa kita nak kutuk orang? Kenapa kita nak hentam orang? Sebab hidayah milik Allah. Seolah-olah kita kata hidayah milik kita, kalau aku sampai sesuatu, orang tak ikut, maka tak betul. Maknanya sesuatu tindakan yang tak betul. Mesti nak kena ikut. Sedangkan kita hanya wajib menyampaikan. Ikut tak nak ikut itu adalah hidayah yang dikurniakan oleh Allah kepada seseorang. Nabi yang Allah Ta'ala isytiharkan dalam Al-Quran menjadi ikutan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, menjadi ikutan. Tapi adakah semua orang ikut Nabi? Nabi berdakwah di zaman dia, sama ada ketika di Mekah, ketika di Madinah, adakah semua orang masuk Islam? Tak masuk Islam. Hatta pak saudara sendiri tak masuk Islam. Menunjukkan kalau nak tengok hikmah, siapa paling hikmah? Nabi paling hikmah, pun tak orang tak ikut dia semua. Jadi menunjukkan kesimpulannya hidayah milik Allah, kerja kita hanya menyampaikan. Okey, terus. Pendidik para pengikut dengan pendidikan yang tinggi, yang rabbani, yang sesuai dengan keimanan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyediakan mereka ke arah kemuliaan yang besar yang menunggu mereka pada hari kiamat kelak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala,
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين. Dialah Allah yang telah mengutuskan pada golongan ummiyin. Ummiyin ni maknanya siapa dia? Iaitu penduduk-penduduk Arab Mekah. Dikenali dengan ummiyin. Orang yang tak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Maknanya orang Arab pada masa tu memang tak boleh baca, tak boleh menulis kerana tak ada orang nak ajar. Sebelum kedatangan Rasul, mereka hidup di dalam keadaan kegelapan, di dalam keadaan kejahilan. Mengutuskan daripada kalangan pada orang golongan yang ummiyin tadi, rasulan, seorang rasul. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Minhum, daripada kalangan mereka, kalangan orang Arab Quraisy, bukan daripada Bani Israel. Bukan daripada Bani Israel. Yatlu alaihim, sentiasa membaca kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, yakni membersihkan mereka daripada syirik, dan juga membersihkan mereka daripada akhlak-akhlak yang buruk. Itu dimaknai yuzakkihim, menyuci, membersihkan mereka daripada melakukan perbuatan syirik. Sebelum dan ketika Nabi diutuskan, masyarakat jahiliah memang sembah berhala kan? Semua sembah berhala. Jadi Nabi bersihkan akidah mereka yang salah itu daripada mempercayai kepada makhluk boleh memberi bekas, memberi kesan, ada Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Nak tarik, nak hilangkan kepercayaan, keyakinan tersebut, tarik kepada kepercayaan Allah sahaja yang esa, bukan berbagai-bagai Tuhan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang keduanya membersihkan mereka daripada berakhlak, berperangai dengan perangai yang buruk. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan Nabi akhir zaman ini akan mengajar mereka kitab dan hikmah, yakni kebijaksanaan, pengetahuan yang ada di dalam kitab. Hikmah ni apa dia? Pengetahuan, maklumat-maklumat, hukum hakam yang ada dalam kitab. Wa in kanu min qablu, dan sesungguhnya mereka itu sebelum ini lafi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Sebelum lahir Nabi memang sesat, tak kenal Tuhan, tak kenal syariat, tidak mempunyai budi pekerti dan akhlak yang baik. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.